Bayangkan beberapa bulan suntikan dan pada suatu pagi anda melihat kaki anda dan ia menjadi hitam dan mula reput di sana pada anda. Sekarang, di sana pada anda semasa anda masih hidup. Ini adalah desomorphin, juga dikenali sebagai krokodil, campuran buatan sendiri yang diperbuat daripada ubat batuk, pencair cat dan asid. Secara literal, menggunakan apa sahaja yang anda boleh temui di bawah sinki dapur. Satu dos berharga kurang daripada $5. Itulah sebabnya ia menjadi kegemaran mereka yang tidak mampu membeli apa-apa lagi. Tetapi harga sebenar tidak dibayar dengan wang, ia ada di dalam badan anda. Selepas suntikan, campuran itu menghakis dinding saluran darah dari dalam. Darah berhenti mengalir secara normal. Tisu mula mati, pertama di sekitar tempat suntikan, kemudian merebak lebih jauh ke seluruh badan. Kulit menjadi gelap, ulcer dan mengelupas menjadi ketulan. Doktor memanggilnya nekrosis. Orang biasa memanggilnya neraka. Bau dari luka sedemikian adalah salah satu yang paling tidak dapat ditanggung dalam perubatan. Amputasi adalah hasil yang biasa bagi mereka yang telah menggunakan desomorphin selama lebih setahun. Pertama, jari, kemudian sekaki, kemudian seluruh kaki, dan itu pun tidak selalunya menyelamatkan seseorang. Purata jangka hayat selepas penarikan awal adalah 2 hingga 3 tahun. Bukan akibat dos berlebihan. Tubuh hanya hancur dari dalam, seperti paip lama di bawah tekanan perlahan-lahan dan senyap. Perkara yang paling menakutkan ialah orang itu kekal sedar sepanjang masa. Mereka memerhatikan tubuh mereka hilang sedikit demi sedikit. Dan mereka terus menyuntik kerana kesakitan penarikan lebih kuat daripada ketakutan akan kematian. Bagaimana jika kematian muat di dalam sampul surat? Bukan metafora. Beberapa butir serbuk putih yang hampir tidak kelihatan di atas kertas membunuh orang dewasa dalam beberapa minit. Fentanyl dicipta untuk pesakit kanser yang mengalami kesakitan yang tidak tertanggung. Ia kira-kira 100 kali lebih kuat daripada morfin. 100 kali bukan peratus. Ini adalah bahan yang berbeza dari liga yang berbeza. Dos maut fentanyl adalah kira-kira 2 mg. Itu kurang daripada beberapa butir garam meja. Sebagai perbandingan, dos maut heroin adalah kira-kira 50 kali lebih besar. Perbezaannya sangat besar. Penjenayah telah mula secara rahsia menambahkannya ke dalam bahan lain, pil, serbuk, malah ganja. Seseorang menyangka mereka sedang mengambil satu perkara, tetapi mereka mendapat fentanyl dan mereka tidak mempunyai masa untuk menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Overdosis kelihatan seperti ini. Orang itu tiba-tiba terdiam. Bibir menjadi biru, badan menjadi lembik, pernafasan berhenti. Dari sentuhan hingga kematian kadangkala kurang daripada 3 minit. Ambulans tidak mempunyai masa. Dalam 1 tahun, fentanyl dan derivatifnya membunuh lebih daripada 70,000 orang di Amerika Syarikat. Itu lebih banyak daripada keseluruhan populasi bandar Eropah biasa. Dan ia berlaku setiap tahun. Kilang-kilang rahsia telah belajar untuk menghasilkannya dengan murah, cepat dan hampir tidak dapat dikesan. 1 kilogram bahan mentah boleh membunuh 500,000 orang. Ia tidak dipanggil senjata hanya kerana ia kelihatan seperti serbuk. Pegawai polis yang mengendalikan kuantiti yang dirampas memakai sarung tangan, topeng dan gogol pelindung. Kerana sentuhan atau penyedutan yang tidak disengajakan boleh menjadikan mereka sendiri mangsa. Bahan ini tidak dapat dimaafkan. Bagaimana jika anda dirompak dan bukan sahaja anda tidak melawan, tetapi anda sendiri yang membuka peti besi, menandatangani dokumen tersebut dan menemani perompak ke pintu keluar? Dan kemudian anda tidak akan ingat apa-apa. Skopolamin berasal daripada tumbuhan dalam keluarga nightshade. Ia digunakan secara perubatan, contohnya untuk mabuk perjalanan. Tetapi terdapat kegunaan lain yang tidak disebut dalam arahan farmasi. Dalam dos yang tinggi, bahan ini memadamkan sepenuhnya kemahuan. Orang itu tetap berdiri, bercakap, menjawab soalan tetapi mereka tidak mampu menolak. Pesan apa sahaja kepada mereka, mereka akan melakukannya. Itulah sebabnya ia dipanggil serbuk kepatuhan. Di Amerika Latin, kumpulan Samsung akan menggunakan serbuk ini pada risalah, kad perniagaan dan wang kertas. Orang itu akan mengambil kertas itu dan menerima dos melalui kulit mereka atau dengan menyedutnya secara tidak sengaja. Tidak berasa, tidak berbau, tanpa amaran. Mangsa kemudian melaporkan, saya ingat meninggalkan apartmen dan itu sahaja. Ingatan seterusnya ialah berdiri di ATM dan mengeluarkan semua wang saya. Atau menandatangani dokumen. Atau memandu di suatu tempat dengan orang yang tidak dikenali. Bahan ini menyekat hubungan antara neuron yang bertanggungjawab untuk pemikiran kritis. Bahagian otak yang memberitahu anda tidak dan melindungi anda daripada pengaruh luar hanya akan mati buat sementara waktu. Tambahan pula, bahan ini menyebabkan halusinasi, peningkatan kadar denyutan jantung dan, dalam dos yang tinggi, serangan pernafasan. Tiada penawar khusus. Doktor hanya menyokong badan dan menunggu ia membersihkan dirinya sendiri. Ini bukanlah negara asing yang eksotik. Kes penggunaan telah dilaporkan di seluruh dunia, dari Eropah hingga Asia. Dan jika ini berlaku kepada anda mungkin tidak akan menyedari bahawa anda telah dibius melainkan anda menjalani ujian dalam beberapa jam pertama.
Bayangkan 3 hari tanpa tidur tetapi anda rasa lebih baik daripada sebelumnya. Lebih bijak, lebih pantas, lebih yakin. Anda boleh melakukan apa sahaja. Dan kemudian tiba satu tahap di mana anda tidak boleh melakukan apa-apa langsung. Metamfetamin membuatkan otak membuang semua keseronokan sekaligus. Apa yang akan terkumpul dalam diri orang biasa sepanjang hari yang bahagia dilepaskan dalam beberapa minit. Anda benar-benar rasa seperti anda telah memenangi segala-galanya di dunia. Tetapi otak mempertahankan dirinya. Selepas pembebasan sedemikian, ia mengurangkan kepekaan terhadap keseronokan. Lain kali, anda memerlukan lebih banyak bahan untuk merasai perkara yang sama. Malah lebih lagi, sehingga kehidupan biasa berhenti membawa sebarang kegembiraan langsung. Selepas 2 atau 3 hari menggunakan bahan ini, halusinasi bermula. Yang teruk, orang ramai merasakan serangga di bawah kulit mereka dan menggaru diri mereka sendiri sehingga berdarah. Mereka mendengar suara. Mereka yakin mereka sedang diperhatikan. Ini dipanggil psikosis dan ia mungkin tidak hilang walaupun selepas berhenti sepenuhnya daripada dadah. Bagi sesetengah orang, perubahan dalam otak adalah kekal. Paranoia dan suara kekal bersama mereka selama-lamanya. Polis mengumpul gambar orang sebelum dan setahun atau 2 selepas penangkapan mereka. Wajah mereka berubah tanpa dapat dikenali, gigi gugur, kulit dipenuhi ulcer, mata meresap ke dalam. Ini bukan usia tua, iaitu apa yang dilakukan oleh bahan tersebut kepada badan dari dalam. Gigi tidak mereput kerana seseorang tidak memberusnya. Bahan tersebut mengurangkan penghasilan air liur, menyebabkan gigi menggeletakkan gigi semasa tidur dan menggalakkan orang ramai minum makanan manis untuk memuaskan keinginan mereka. Doktor gigi telah lama mencipta istilah untuk ini. Bahan-bahan untuk penghasilannya dijual sepenuhnya secara sah. Itulah sebabnya ia dibancur di dapur, kereta dan motel di seluruh dunia. Pengeluaran lebih mudah daripada yang disangka. Dan itulah sebabnya ia begitu sukar untuk disingkirkan. Terdapat sejenis bahan yang dipanggil charfentanyl yang dibangunkan untuk menenangkan gajah dan badak sumbu. Untuk haiwan liar yang beratnya beberapa tan. Kini ia berada di jalanan dan seseorang boleh mengambil dos yang mustahil untuk dilihat tanpa kaca pembesar. Ia adalah abang fentai, kira-kira 100 kali lebih kuat dan 10,000 kali lebih kuat daripada morfin. Seekor kuda hanya memerlukan 1 dos. Manusia memerlukan 100 kali lebih sedikit dan itu sudah membawa maut. Mereka telah mula mencampurkannya ke dalam kumpulan heroin dan serbuk lain untuk meningkatkan kesannya. Pengilang menjimatkan wang dengan menjual lebih sedikit. Pembeli tidak tahu apa yang mereka dapat. Hasilnya boleh diramal, orang ramai mati berduyun-duyun, semuanya pada hari yang sama. Di sebuah bandar di Amerika, lebih daripada 300 orang meninggal dunia dalam masa 48 jam daripada satu kumpulan. Ambulans tidak dapat menampungnya. Hospital-hospital dipenuhi orang. Pihak berkuasa mengisytiharkan darurat. Ini berita sebenar, bukan filem. Pegawai polis yang bekerja di tempat kejadian melaporkan bahawa beberapa mangsa mati tepat dengan jarum. Yang lain, beberapa langkah dari pintu keluar. Mereka langsung tidak sampai ke pintu. Bahan tersebut bertindak dalam beberapa saat. Apabila agensi penguatkuasaan undang-undang merampas kelompok sedemikian, mereka beroperasi dengan peralatan perlindungan penuh seolah-olah mereka terdedah kepada ancaman biologi. Beberapa titik debu pada kulit atau di udara boleh membunuh pekerja tanpa gejala atau amaran. Penawar wujud ia diberikan terus ke dalam vena dan boleh menghentikan kematian jika diberikan tepat pada masanya. Tetapi tempoh untuk menyelamat hanya beberapa minit. Dalam situasi kehidupan sebenar, hampir tidak pernah ada penawar atau seseorang yang dilatih untuk memberikannya berdekatan. Ini bukan sekadar kisah seram untuk kanak-kanak. Bahan-bahan ini wujud sekarang dan anda boleh menemuinya secara tidak sengaja melalui pil atau rawatan orang lain. Mengetahui perkara ini bermakna anda mempunyai peluang. Langgan saluran dan tonton episod lain, ia penting.